Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 10 akan membentangkan kajian kami yang bertemakan isu berkaitan kesihatan mental. Dan tajuk kajian kami ialah stres dalam kalangan pelajar. Kumpulan kami terdiri daripada 7 ahli. Yang pertama, saya Ahmad Zainuddin bin Azmi, AA 210913. Seterusnya Ahmad Ukhail bin Muhammad Syukri, AA 212216. Seterusnya Yong Chong Hong, AA 212885. Seterusnya Amir Hazim bin Yahya, AA 212545. Seterusnya Smitzer Anak Spencer, AA 210435. Seterusnya Akmal Amin bin Abdul Rauf, AA 212769. Dan yang akhir sekali ialah Amir Harid bin Azmi Amar Azwan dengan nombor metik AA 211949. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zainuddin. Saya Amir Harid dan saya akan menyambung pembentangan dan akan menerangkan serba sedikit mengenai pengenalan tajuk dan objektif kajian. Bergerak ke pengenalan untuk tajuk kami iaitu stres dalam kalangan pelajar. Untuk bertahun lamanya, orang ramai menganggap bahawa golongan pelajar adalah yang paling kurang terjejas terhadap masalah stres. Ini terjadi kerana tanggungjawab sebagai pelajar iaitu belajar tidak pernah dianggap sebagai tekanan. Namun tanggapan tersebut terbukti salah apabila rekod jenayah kebangsaan mengeluarkan statistik yang menyatakan bahawa seorang pelajar membunuh diri pada setiap jam. Beberapa masalah yang timbul apabila pelajar terkesan daripada masalah stres ialah kemurungan, kebimbangan, masalah tingkah laku dan panas baran. Hasil daripada kesan-kesan tersebut, pelajar juga dilaporkan terlibat dengan pengambilan alkohol dan dadah, ketidakaktifan fizikal, pola makan yang buruk dan tidur yang kurang baik. Tekanan yang dihadapi oleh pelajar adalah sangat teruk sehingga menyebabkan kadar percubaan bunuh diri meningkat sebanyak 5 kali ganda. Selain itu, tindak balas terhadap tekanan yang diperlihatkan oleh setiap pelajar adalah sama. Contohnya, kebimbangan peperiksaan, tekanan kerja yang banyak dan lain-lain akan menimbulkan tidak balas fisiologi yang sama daripada badan. Sebagai contoh perubahan fisiologi dalam badan adalah perubahan kadar denyutan jantung, tekanan darah, kadar pernafasan, peningkatan aliran darah ke arah otot rangka dan lain-lain. Seterusnya, bergerak kepada objektif kajian. Objektif-objektif yang akan dicapai hasil daripada kajian ini adalah mengetahui punca masalah stres dalam kalangan pelajar, mempelajari langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah stres dan akhir sekali untuk mengkaji kesan stres terhadap pelajar. Itu sahaja daripada saya dan saya akan menyerahkan pembentangan kepada Smitzer untuk memberikan penerangan dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan maksud definisi. Yang pertama adalah kesihatan mental. Emosi, psikologi dan sosial kita adalah sebahagian daripada kesihatan mental kita. Kesihatan mental memberi kesan cara kita berfikir, bertindak dan merasa. Tambahan pula, ia mempengaruhi cara kita untuk mengawal stres, membuat suatu keputusan. Individu yang mempunyai kesihatan mental yang baik mampu menikmati dan menjalani kehidupan seharian mereka dengan produktif dan seimbang. Manakala individu yang tidak mempunyai kesihatan mental yang baik pula, mereka akan kerap mengalami perubahan mood dan suka untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua adalah stres. Stres adalah suatu perubahan yang memberi ketidakselesaan pada tahap fizikal, emosi dan psikologi diri. Stres berlaku apabila badan kita mereaksi terhadap perhatian ataupun sesuatu tindakan. Terdapat dua jenis stres, iaitu eustress, stres yang positif dan distress, stres yang negatif. Apabila kita mengalami distress, kita akan mengalami perubahan dari segi emosi, fizikal, mental dan perangai. Contohnya, perubahan dari segi emosi, individu tersebut akan kerap risau dan mudah hilang sabar. Definisi yang terakhir adalah remaja. Remaja adalah individu yang berumur dari 13 sehingga 19 tahun. Perkataan remaja berasal dari perkataan Latin yang bermaksud menuju kematangan. Peringkat remaja adalah peringkat permulaan individu tersebut bermula untuk menjadi dewasa. Makanya, peringkat remaja ini juga adalah
peringkat berhentinya peringkat kanak-kanak. Remaja adalah bermulanya individu tersebut menjadi lebih matang, dan kita boleh lihat perubahan yang drastik dari pelbagai aspek seperti sosial dan emosi. Tambahan pula, remaja mudah untuk dipengaruhi oleh faktor-faktor sekeliling mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Smith telah menerangkan definisi tentang kesihatan mental. Saya Akmal Amin ingin menyambung serba sedikit tentang metodologi atau bahasa mudahnya cara-cara kami mengumpulkan data-data untuk kajian kami. Dalam setiap kajian yang dijalankan, penyelidik memerlukan kaedah dan data-data untuk dianalisis dan dikumpulkan, barulah kajian tersebut dikira sempurna dan mengikut prosedur. Secara umumnya, terdapat dua kaedah pendidikan, iaitu kaedah kualitatif dan kuantitatif. Untuk kajian kami pada kali ini, kami telah menggunakan kedua-dua kaedah tersebut. Dalam kaedah kualitatif, kami telah menggunakan platform Google untuk kami melayari internet bagi mendapatkan maklumat-maklumat tentang tajuk kami, iaitu stres di kalangan pelajar. Dalam kaedah kuantitatif pula, kami telah menggunakan kaedah soal selidik. Borang Google Form telah kami buat untuk disebarkan kepada responden. Dalam borang tersebut terdapat soalan objektif dan soalan subjektif untuk diberikan kepada responden bagi mereka menjawab. Hal ini adalah kerana bagi memberi mereka ruang untuk berkongsi pendapat dan cadangan subjektif mereka secara bertulis. Dengan itu, borang soal selidik ini dapat memberi mereka peluang untuk berkongsi pemikiran dan pengalaman mereka tentang tekanan dan cara mengatasinya. Dalam kajian kami pada kali ini juga, kami tidak menghadkan umur dan bangsa bagi responden yang ingin menjawab soal selidik yang kami buat ini. Kami menggunakan platform WhatsApp untuk menyebarkan pautan Google Form kami. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang, saya akan membentangkan dapatan kajian yang mempunyai 10 artikel. Yang artikel-artikel ni semua didapat dalam tempoh 6 tahun. Yang artikel yang pertama, tajuk dia ialah hubungan antara tahap kesihatan mental dan prestasi pelajar sarjana muda. Satu kajian di Universiti Utara Malaysia. Objektifnya adalah untuk mengkaji hubungan antara tahap kesihatan mental pelajar sarjana muda di Universiti Utara Malaysia UUM dengan prestasi mereka. Yang artikel kedua, tajuk dia ialah kesihatan mental dan motivasi pelajar semasa pembelajaran dalam talian sepanjang pandemik COVID-19. Objektifnya adalah untuk mengenal pasti tahap kesihatan mental pelajar sarjana UKM semasa pembelajaran dalam talian sepanjang pandemik COVID-19 dan mengenal pasti tahap motivasi pelajar-pelajar. Yang artikel ketiga, tajuknya ialah model kebahagiaan hidup pelajar universiti berdasarkan faktor kesihatan mental, kecerdasan, spiritual dan demografi. Objektifnya adalah untuk membangunkan sebuah model kebahagiaan hidup pelajar daripada aspek kesihatan mental, kecerdasan, spiritual dan demografi. Yang artikel yang keempat, tahap resilient dan kesihatan mental individu di era pandemik COVID-19. Satu kajian empirikal dalam kalangan remaja di Malaysia. Objektifnya adalah untuk mengenal pasti tahap tekanan, kebimbangan dan kemurungan remaja di era pandemik COVID-19 dan mengenal pasti tahap resilient serta pengaruhnya terhadap kesihatan mental. Yang artikel yang kelima, tajuknya ialah semangat kekitaan melalui teori Asabiyah Ibnu Khaldun, aplikasi dalam masyarakat multi-etnik Malaysia. Objektifnya adalah untuk mengenal pasti tahap tekanan masyarakat multi-etnik Malaysia. Tajuk artikel yang keenam ialah faktor tekanan dalam kalangan pelajar Universiti Sains Malaysia, satu tinjauan awal.
Objektif ini adalah untuk mengaji faktor tekanan dalam kalangan pelajar Universiti Sains Malaysia USM dari aspek pembelajaran kewangan dan peribadi. Yang artikel yang ketujuh, tajuknya ialah kemerungan, kebimbingan dan tekanan dalam kalangan pelajar tingkatan 4 di daerah Kota Sedang. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti kebimbingan, kemerungan dan tekanan dalam kalangan pelajar tingkat 4 daerah Kota Sedang, Kedah. Yang artikel yang ke-8, tajuknya ialah pengaruh stres akademik, daya tindak dan adaptasi sosial budaya terhadap kesejahteraan psikologi pelajar universiti. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap stres akademik, daya tindak, adaptasi sosial budaya dan kesejahteraan psikologi dalam kalangan pelajar. Yang artikel yang 9, tajuknya ialah persepsi tekanan akademik dan kesejahteraan diri di dalam kalangan pelajar universiti di Sedang, Selangor. Objektifnya adalah untuk menentukan perkaitan antara persepsi tekanan akademik dengan kesejahteraan diri dalam kalangan pelajar universiti di Sedang, Selangor. Yang artikel yang terakhir, tajuknya ialah mengukur tekanan dan jenis mekanisme penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar universiti. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap tekanan dan cara penyelesaian masalah tersebut. Sekarang, saya akan membentangkan analisis artikel-artikel. Catapan ini telah menunjukkan topik yang berkaitan dengan kesihatan mental dan stres di kalangan pelajar di Malaysia. Topik ini kerap dibincangkan dalam tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan oleh terdapat 4 kali topik tersebut telah dibincangkan dalam tahun 2020 dan 3 kali dibincangkan dalam tahun 2021. Manakala, pada tahun 2016, 17 dan 19, topik tersebut hanya dibincangkan 1 kali setiap tahun. Ini telah menunjukkan topik ini tidak dipandang tinggi dan telah dilalaikan sebelum ini. Walau bagaimanapun, topik tersebut telah menjadi topik yang hangat dan telah dipandang tinggi oleh masyarakat selepas ini. Ini merupakan perkara yang sangat baik kerana kesihatan mental pelajar akan dijaga dan pelajar akan menjadi seorang yang lebih sempurna dengan mempunyai kesihatan mental yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Hazim akan meneruskan pembentangan dengan analisis Google Form. Analisis Google Form terbagi kepada 4, iaitu pertama bahagian A. Bahagian A ialah soalan demografi yang mempunyai soalan seperti jantina dan umur. Yang kedua ialah bahagian B, iaitu faktor-faktor pelajar menghadapi masalah kesihatan mental. Yang ketiga ialah bahagian C, mempunyai soalan seperti kesan-kesan pelajar menghadapi masalah kesihatan mental. Yang keempat iaitu bahagian D, iaitu langkah-langkah pelajar menghadapi masalah kesihatan mental. Seterusnya, terdapat 50 responden dalam kajian ini. Bahagian A, dalam kategori jantina, terdapat 37 responden dalam kalangan lelaki dan 13 responden dalam kalangan perempuan. Dalam kategori umur, terdapat 18 hingga 25 tahun terdapat 48 responden dan 17 tahun ke bawah terdapat 2 responden. Seterusnya ke bahagian B. Kebanyakan pelajar bersetuju bahawa dengan soalan yang kami tujukan ke atas, punca masalah kesihatan mental berlaku pada mereka, iaitu seperti kesihatan ibu bapa menyebabkan mereka masalah mental, atau mata pelajaran yang susah menyebabkan mereka menghadapi masalah kesihatan mental. Seterusnya ke bahagian C. Seramai 74% pelajar tidak bersetuju bahawa masalah mental menyebabkan mereka berfikir untuk membunuh diri. Seterusnya, bahagian D. Langkah-langkah pelajar menghadapi masalah kesihatan mental. Seramai 46% responden berkatakan bahawa mereka memerlukan kawan-kawan mereka untuk menghadapi masalah kesihatan mental. Manakala 30% responden berkatakan bahawa mereka memerlukan ibu bapa mereka dalam keadaan masa yang susah.
60% pula mereka mengatakan mereka memerlukan adik-beradik mereka untuk menghadapi masalah kesihatan mental mereka, dan 18% pula mereka memerlukan yang lain-lain seperti konsultan, internet dan seperti game dan lain-lain. Terima kasih. Saya akan meneruskan perbincangan dengan menerangkan kesimpulan yang kami dapat daripada kajian ini. Apa yang kami dapat dalam kajian ini adalah penyakit stres ini tidak boleh pandang remeh oleh masyarakat kerana ia boleh menjadi masalah besar untuk kita apabila penyakit ini sudah berluasa. Kita perlu ambil cakna terhadap punca diri kita mengalami stres dan mengetahui langkah-langkah mengatasi masalah stres, terutama sekali pada golongan pelajar. Kami telah membuat soal sidik pada golongan pelajar untuk mendapatkan maklumat mengenai punca dan langkah mencegah penyakit stres mengikut pendapat dan pandangan mereka, serta mereka telah memberi pendapat lain yang sesuai selain daripada pilihan yang kami sediakan. Kami juga telah mengkaji artikel terhadap masalah stres untuk mendapatkan maklumat tambahan seperti kesan stres dan lain-lain. Kami telah mendapati kebanyakan pelajar mengalami stres berpunca daripada hubungan pelajar dengan orang lain seperti dibuli, disindir dan didera. Oleh itu, kita perlu mencegah masalah ini dengan membantu dan bertindak daripada masalah stres ini berterusan. Ini untuk membina pelajar yang kuat mental dan tabah dalam menghadapi dugaan dan cabaran yang dihadapi. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana mendengar perbincangan kami.